Okey, hai adik saya di sini. Assalamualaikum, salam Madani ya. Bersama salah seorang AJK lah, PKR Kubang Pasu. Just nak sembang apa yang terjadi yang saya lihat di Johor Bahru baru ni ya, yang mana salah seorang AJK tu telah membuat satu, orang kita apa nak kata sidang media, tak sidang media lah, cuma nak melontarkan ketidakpuashatian lah. Saya ada lihat video itu, bagi saya ialah ketua cabang tidak support dan bermacam-macam lagi lah. Cuma saya nak bersembang ialah untuk makluman lah, di Kubang Pasu ni AJK di bawah KC ni sebenarnya daripada ketua yang kalah itu dalam pemilihan. Jadi saya ada tanyalah kepada salah seorang AJK ni, adakah mereka nak meletak jawatan? Tidak, kerana mereka sayang parti. Cuma saya nak tanya apa hala tuju lah, hala tuju. Sebab kita nak Kubang Pasu ni tuan-tuan, PKR Kubang Pasu menjadi lebih kuat, kerana kita nak mengambil alih balik parlimen dan 2 kerusi DUN daripada pihak pembangkang. Kerana apa? PKR adalah parti kerajaan. Jadi kita tak nak lah, orang kata apa, orang melihat PKR Kubang Pasu ni tak kuat. Jadi kita nak PKR Kubang Pasu ni menjadi drive, menjadi orang kata apa, parti penggerak yang disegani lah. Jadi ini saya nak bersembang dengan salah seorang AJK ni. Saya, nama dia Mr. A lah. Kita tak payahlah nak dedah di menti-menti. Mr. A ni dia bercakap kat saya, dia kata dia AJK ni ada lebih kurang 16 orang 16 orang, semuanya daripada ketua cabang yang kalah itu. 8 India, 6 Melayu. Dan mereka memang nak terus bekerjasama dengan ketua cabang yang ada sekarang lah. Maknanya mesti ada hubungan antara AJK dengan orang kata apa, dengan ketua cabang yang ada sekarang inilah. Ada telefon, dia tak boleh nak off. Okeylah, ini kita sembang santai bukan kita ada secara langsung. Jadi saya nak tanya Mr. A lah. Ketua cabang ni, dia kalau ikut dalam tu dia tak ada orang. Orangnya datang daripada KC yang kalah tu lah. Jadi Mr. A saya nak tanya lah, Mr. A nak buat apa yang AJK ni nak daripada ketua cabang ni? Apa yang nak, bolehkah kita nak kerjasama, bolehkah orang kata apa, nak memperkemaskan, kerana komunikasi ni penting ni. Macam mana tu kita? Pandangan saya ni, ketua cabang yang ada sekarang ni, dia kalau boleh dia nak mengelakkan, dia mengelakkan dengan jawatan kuasa yang menang, dia nak mengelakkan diri. Kalau boleh, dalam pemikiran dia akan berusaha untuk membawa masuk orang-orang yang sudah kalah dalam pemilihan. Orang yang dah kalah dalam pemilihan, dia akan berusaha untuk bawa masuklah. Tapi kami tidak akan memberi laluan yang mudah lah kepada ketua cabang yang ada sekarang ni. Kita boleh bekerjasama, cuma ketua cabang tidak berminat untuk bekerjasama dengan kami. Memang dia tak berminat kerjasama dengan kami. Dia kalau dia berminat, dia akan bawa berunding, dia akan bawa bincang, dia akan bawa kami pergi ke kongres. Dia tak bawa lah. Bermakna kata dia tidak mengadakan satu perjumpaan dan tidak memberi satu jaminan kepada kami untuk membawa kami pergi ke kongres. Bermakna kata dia akan mengelakkan diri daripada berjumpa dengan kami. Hal ini pun bila dia tertekan, selepas kita buat demo yang kecil di JB hari itu, untuk mengelakkan pandangan orang awam terhadap dia akan bawa dia. Pagi ni baru saya terima mesej, dia minta untuk buat satu perjumpaan lah
mesyuarat lah. Mesyuarat pemilihan jawatan kuasa. Okey. Kan? Bila tu? Dia minta 31 hari bulan lah, tapi 31 hari bulan ni kita dah kacau. Jadi tadi saya dalam grup tu saya minta dia tunda selepas hari raya haji. Kita minta 10 hari 10 hari bulan 6 lah. Kan? 10 hari bulan 6 kita dah lepas kita habis urusan kami, lepas tu habis raya haji, boleh lah kita jumpa. Kan senang kan? Kita akan buat perjumpaan waktu tu. Selepas raya haji. Selepas raya haji lah, tu yang paling orang kata paling sesuai untuk semua, kan? Kalau dalam masa tersingkat, dalam masa terdekat ni kalau kita mengadakan mesyuarat, mungkin ada orang yang dapat hadir dan ada orang yang tidak dapat hadir. Rugi pula, kan? Nanti bila quorum tak cukup jadi masalah. Kan? Jadi kita bagi quorum yang cukup padu ke mesyuarat untuk semua AJK kena ada lah. Semua kedatangan AJK diwajibkan. Wajib kena datang. Kan? Baru kita boleh mencapai satu kata putus. Kubang basuh ni bukan kecil. Besar. Kubang basuh ni besar. 90 ada 70-80 ribu lah. Mana 70-80 ribu yang boleh mengundi. UUM pun sudah dekat berapa puluh ribu, 20 ribu lah UUM saja. UUM tu penentu. Penentu dah UUM 20 ribu. Kita kalau pengundi pun kira ramai lah. Saya ingat 70,000 kot yang layak mengundi lah di lebih no. Lebih. Okey, kalau saya nak bagi tahu lah dekat audiens kan, di Kubang Pasu ni KC dia yang orang dia lah hanya ketua wanita dan ketua AMK dan selainnya AJK tu daripada KC yang kalah itu. Orang kata apa? Ekor kepala kalah, ekor menang. Ini isu yang hangat sekarang lah yang diperkatakan dalam pemilihan PKR. Jadi yang terbaiknya Mr. A ni, apabila saya tanya dia, adakah mereka nak meletak jawatan? Mereka tak mau sebab mereka dipilih. Dipilih oleh ahli PKR. Mereka nak bersama dalam SAF ini untuk membawa PKR ini boleh menjadi parti yang disegani lah dan boleh memenangi pilihan raya. Cuma isu dia sekarang ni, isu KC ni dia, saya pun tak tahulah, KC ni KC yang lama tu. Ya. Ni maknanya kali kedua lah tu. Penggal kedua. Jadi ini, tapi pada penggal pertama pun kalau orang tahulah di Kubang Pasu ni pun sama juga. Ada masalah juga. Dan baru ni dia menang lagi. Tak apalah, tu rezeki dia. Cuma saya melihat orang kata apa, baru ni saya pergi di kempen Kita Keadilan. Syekh Ustaz Agung kata kita tak ada masalah. Apabila selesai saja pemilihan, perkara ini akan kembali tenang dengan menggunakan peribahasa biduk berlalu, kiambang bertaut. Ini saya nak tanya kepada Mr. A lah. Maknanya bolehkah bertaut ni? Tak boleh. Kuat sih. Memang jelas lah, memang kita tidak boleh bertaut. Satu yang jelas lah. Pasal kita selama ni kita dah tahu dah perangai KC. Perangai KC ni kalau boleh dia dalam bahagian ni dia nak bergerak dengan kumpulan dia saja. Dia jawatan kuasa yang menang pun dia takkan layan. Kan? Jadi dalam rancangan saya dalam perjumpaan yang akan datang ni, saya akan membawa usul tidak percaya terhadap KC Kubang Pasu. Yang tu yang jelas. Usul tidak percaya terhadap KC Kubang Pasu. Kan? Kita akan dalam mesyuarat tu kita akan minitkan semua percakapan kita. Banyak percakapan yang berlangsung lah. Selepas dia menang itu, berapa kali dah jumpa? Lepas dia menang tu dia jumpa sekali lah. Cuma dia lepas dia menang tu dia jumpa sekali. Sekali pun jumpa sambil sembang macam di kedai kopi lah. Waktu tu saya tidak dapat menghadirkan diri lah pasal saya ada urusan kerja. Saya tak dapat hadir. Jawatan kuasa yang lain tu semua hadir lah. Cuma saya seorang saja yang tidak hadir perjumpaan yang pertama tu. Maksudnya sembang kosong je lah. Sembang nak pergi itu KC, nak pergi Johor pun kosong juga. Kosong memang tak bincang pun. Okey lah. Jadi pir itu duit sendiri?
PA tu duit sendiri. Adalah bantuan sikit lah daripada Ada bantuan daripada KC yang kalah tu. Alhamdulillah kan, terbaik lah KC tu. Tak, KC yang menang tak bagi apa. KC yang menang tak bagi apa. KC yang menang tak bagi apa. Dia pula tuduh kami dengan kami ni adalah penyokong Rafizi lah. Kalau penyokong Rafizi ni sekupang pun saya tak akan bagi. Mana tahu. Kita belum sampai lagi di sana. Kita pun belum tentu lagi kita nak undi kepada siapa. Nurul Izzah ke Rafizi belum tentu. Kan? Atau terpulang pada terpulang pada individu yang layak untuk mengundi lah. Kan? Mana ketua cabang boleh masuk campur? Bagaimana dia boleh mengarahkan kami untuk undi untuk orang yang ditentukan? Kita kan demokrasi, kita bukan negara komunis. Bila demokrasi ni kita kena buat sesuatu kerja tu ikut tata cara demokrasi. Itu yang kita nak. Demokrasi ni dia ada tata cara dia. Kalau kita disuruh undi, maknanya kita jadi robot, Kita jadi robot, kita bukan boleh. Komunis. Ya, kita bukan negara komunis, dan pemilihan ini juga adalah pemilihan yang orang kata parti keadilan. Parti keadilan. Saya sokong tu kenyataan tu, macam saya pun seorang calon. Saya tidak memberi sokongan terbuka kepada Nurul Izzah, kepada Datuk Seri Rafizi, kerana saya menghormati mereka berdua. Mereka ni adalah orang yang hebat. Kan? Jadi kita raikanlah pertandingan mereka. Sokongan kita dalam peti undi. Dan siapa menang pun kita akan ikutlah. Kita akan ikut. Dah. Orang kata apa, dah perwakilan memilih Nurul Izzah. Takkan kita tak mau. Kalau kita tak mau ikut, kita keluar parti ya. Kita cuma ikut pucuk pimpinan kita lah. Ya, itu saja. Kita nak bekerjasama. Ya, itu ya konsep dia. Kita nak tolak KC. Bila KC dia tak nak kita, dia tak nak bekerjasama dengan kita, apa yang kita boleh buat? Kita terpaksa kena menolak KC. Ya. Ingat tuan-tuan, keras jugalah. Tapi saya tak boleh kata apa, sebab mereka ini dipilih oleh perwakilan. Dan saya jemput mereka sebab saya ada permustuatin di Kubang Pasu, di Jitra. Dan saya mau melihat perpaduan Madani, Kerajaan Perpaduan, PKR boleh memenangilah salah satu kerusi di Kubang Pasu. Kubang Pasu ni ada satu parlimen Satu parlimen. Jitra dengan calon. Mungkin 3 kerusi itu akan dikongsi lah. Parlimen mungkin dapat kat UMNO ke, boleh jadi kan. Dun Jitra bagi kat Kubang Pasu, bagi dekat mana? PKR. Calon ni bagi dekat Amanah. Kan adil tu. Cuma kita tak nak. Yang saya nampak sekarang ni Amanah dah buat kerja terbaik. Mereka dah buat gerak kerja mereka. Baru ni daripada ceramah perpaduan di Kubang Pasu. Kebetulan ada juga ajak saya, tetapi saya ada kongres. Sahabat saya ni pun ada di kongres juga. Jadi kita tidak boleh hadir. UMNO dah buat dah. UMNO sekarang ni macam ni tuan-tuan. Dah buat penerangan di kampung-kampung ni. Dia punya ketua penerangan Datuk Saiful Hazizi, kenal? Tok Pun. Kemas tuan-tuan. Hari-hari buat. Pergi kampung ni. Pergi jumpa akar umbi. PKR tak buat lagi lah. Jadi macam ni lah. Saya nak buat conclusion yang cabang Kupang Pasu ni tidak akan ada berlaku peletakan jawatan. Sahabat-sahabat saya ini memang kami dipilih. Kenapa kami nak letak jawatan? Cuma sekarang ni macam mana hubungan dengan KC yang saya nampak sekarang ni dah tak harmoni tuan-tuan. Jadi KC ni sebenarnya dia kena ambil peranan yang cukup tinggi lah. Bagaimana nak harmoni ni dengan AJK yang 90% datang daripada KC yang kalah tu. Betul ya? Mr. A Ya, betul. Ini yang saya nampak ni. Biduk berlalu, kiambang bertaut. Mr. A kata tak bertaut dah. Okey, nasihat akhir lah. Sebelum pergi mesyuarat ni kan, 31 dia tunda lah kan. Minta tunda lah. Jadi boleh bagi sedikit lah apa hala tuju AJK yang ada daripada kaum India, Melayu, yang hampir 90% ni datang daripada KC lama ni, KC yang kalah ni. Apa nak kata apa perlu dibuat lah untuk kita mengharmonikan ataupun sebaliknya lah. Untuk
saya ada satu cadangan kan. Kalau boleh kita minta kes ini cuma letak jawatan balik menguruskan kerja dia. Kita akan pilih pula satu kes tajaan untuk menguruskan apa PKR di Kubang Pasu tu nampak paling cantik lah. Pasal apa? Kalau kita nak kekalkan KC yang ada pun, KC tidak boleh buat kerja. Setakatlah yang kita duk pi jamuan apa semua, jamuan diaturkan oleh parti amanah. Lepas tu Barisan Nasional. Kan? Pasal KC kita dah masuk penggai kedua ni. Setakat hari ni penggai pertama pun dia tak buat apa-apa jamuan. Mai penggai kedua pun dia takkan buat apa-apa jamuan. Kan? Jadi macam mana kita nak membawa arus perubahan di Kubang Pasu? Okay, kami tak nampak apa pun dengan kami tak nampak kata ada jalan dengan KC yang ada sekarang ni. Kalau boleh pihak atasan ni kena ambil satu tindakan yang munasabah untuk kita terus berjuang di Kubang Pasu. Itu yang bagi pandangan saya itu adalah yang terbaik. Kalau kita kata kita nak menang sebagai parti pemerintah, kalau kita nak menang yang benda yang tak baik itu kita kena buang. Kita ambil benda yang baik saja untuk kita di Kubang Pasu. Itu adalah pandangan saya. Ini saya nampak dia perjuangan. Yang apa yang berlaku di JB ini bukan mereka nak memerontak, tuan-tuan. Bukan mereka nak mencalarkan imej parti. Tidak. Bukan niat mereka nak mencalar. Banyak yang cakap kat saya, apa hal Kubang Pasu? Saya kata. Malam tu saya buat ada sembang. Dia kata, apa hal Kubang Pasu buat macam ni? Saya cakap, sabar. Ini manusia, saya cakap. Manusia ni ada sifat marah. Kerana tidak diberi layanan yang sepatutnya daripada KC tu. Sebab KC itu adalah orang yang paling tinggi lah di cabang ni kan. Dia kata kita bagi mereka reda dan apa yang akan berlaku selepas ini akan dibincangkan dengan cara yang musyawarah lah, cara bermesyuarat lah. Jadi bagi saya apa yang saudara A cakap ni bagi saya dia ada lagi sifat, maknanya mau parti di PKR di Kubang Pasu ini menjadi parti yang hebat lah Mr. A no? Dia apa-apa jadi apa-apa pun terima kasih lah main sembang dengan saya ni kan. At least saya boleh sampaikan dalam media sosial saya sikit sebanyak mungkinlah kot no, pimpinan negeri pusat dia kemudian lah, tapi negeri pun belum dilantik sepenuhnya lagi untuk kita selesaikan perkara ini dengan cara elok lah. Okey Mr. A no? Okey, terima kasih. Terbaik. Okey.